Keunikan tradisi Panjut Negeri Perak, muafakat sekampung sambut kemerdekaan. Tradisi Panjut di Malaysia ni sudah berkurangan. Jadi kita untuk menaikkan semangat tradisional dan semangat kemerdekaan, kita menggunakan Panjut sebagai satu model trademark. Perintah Kawalan Pergerakan dan pengenalan beberapa langkah pencegahan dalam menangani pandemik COVID-19 yang melanda negara bermula Mac lalu menyaksikan sambutan kemerdekaan pada tahun ini agak sunyi. Keadaan itu bagaimanapun tidak mematahkan semangat penduduk Kampung Tua dan Kampung Tanjung di Lambur Kanan Perak untuk meraihkan hari bersejarah berkenaan. Seperti kebiasaannya, tanpa mengira usia, mereka akan turun padang beramai-ramai memasang jalur gemilang bagi menghiasi laluan yang menghubungkan kedua kampung itu. Tahun ini mereka lebih teruja kerana bakal mencipta kelainan. Jika sebelum ini Panjut hanya dinyalakan ketika hari raya, namun bagi memeriahkan malam kemerdekaan ke-63 ini, mereka telah bersetuju untuk membina Panjut khas. Selain lampu minyak tanah, komponen utama lain dalam menghasilkan Panjut adalah buluh. Tidak seperti Panjut biasa, kali ini mereka akan membina Panjut yang boleh terapung di permukaan Sungai Perak yang mengalir di hujung kampung berkenaan. Ini kita menggunakan buluh au. Di mana buluh au ni kita tahu buluh au ni adalah buluh yang besar dan tebal. Jadi bila kita dapat buluh yang besar dan tebal, dia akan memudahkan kita untuk membina rakit supaya rakit tu akan jadi senang luar besar dan juga senang terapung di atas air. Macam mana? 20 kaki. Okey. Secara keseluruhannya, kami memerlukan sebanyak dalam 48 buluh tu untuk membuat rakit yang sebesar 20 kali 8 kaki. Disebabkan bilangan buluh yang diperlukan agak banyak, mereka memerlukan kira-kira 3 hari bagi kerja menebang. Ini kerana selain untuk rakit, buluh-buluh juga akan digunakan untuk beberapa perkara lain. Untuk memudahkan kerja, kesemua buluh yang telah ditebang akan dibersihkan sebelum dibawa ke tapak di mana pembinaan rakit dilakukan. Sebelum itu, dalam perbincangan yang dilakukan, penduduk setuju meminta Kamaruzaman Ismail dan anaknya Muhammad Aidil Adha untuk mengetuai pembinaan Panjut berkenaan. Ia berikutan rekod cemerlang gandingan dua beranak ini dalam pertandingan Panjut peringkat kampung dan mukim yang diadakan setiap tahun. Mereka turut mencadangkan agar rakit Panjut itu dilengkapi kincir air. Tradisi Panjut di Malaysia ni sudah berkurangan. Jadi kita untuk menaikkan semangat tradisional dan semangat kemerdekaan, kita menggunakan Panjut sebagai satu model trademark untuk kemerdekaan pada tahun ini. Di tepi sungai inilah nanti Panjut kemerdekaan akan diletakkan. Pemilihan ini dibuat kerana ia berdekatan lokasi Residen Inggeris J.W. Birch dibunuh 145 tahun lalu. Kalau kita nak letakkan rakit tu di bahagian tepi sungai, airnya tidak agak deras lah. Jadi apa yang kami lakukan, kita akan letakkan dia ke tempat yang di mana ada air deras sikit. Bagi menggambarkan semangat patriotik mereka, lokasi di mana sambutan ambang merdeka bakal berlangsung turut akan dihiasi jalur gemilang dan nyalaan deretan pelita minyak tanah. Ketika para remaja kampung sibuk menggantung pelita, tidak jauh dari situ, Kamaruzaman memilih buluh yang sesuai dan menepati spesifikasi yang diperlukan mereka. Ikut ke sebenarnya untuk membuat rakit ni memerlukan masa yang lama juga, antara 5 atau 6 hari atau mungkin seminggu. Tapi oleh kerana untuk projek ni kita tidak ada masa, jadi kita menggunakan cara yang lain lah untuk membuat rakit tersebut.
Lebihan buluh rakit pula diambil penduduk untuk dijadikan nakoi, sejenis alat muzik tradisional. Lubang selebar kira-kira 2 cm ditebuk pada ruas buluh. Menariknya, saiz lubang dan ketebalan buluh menghasilkan bunyi tingkah yang berbeza apabila ia diketuk. Seterusnya, menghasilkan melodi yang menarik apabila dimain mengikut rentak tertentu. Dengan masa yang agak terhad, 50 penduduk yang terbabit dalam projek sambutan ambang kemerdekaan ini perlu memastikan setiap kerja yang diberikan siap mengikut jadual. Daripada kanak-kanak sekolah hinggalah yang telah berusia, masing-masing mempunyai peranan dalam menjayakan sambutan kemerdekaan tahun ini. Ketika penduduk sibuk dengan tugasan mereka, Aidil bersama bapa serta adik-adiknya membina backdrop untuk panjut dan kincir air di rumah mereka. Semua tugasan dilakukan di sini kerana mudah memperolehi kelengkapan yang diperlukan. Bagi memudahkan kerja, mereka menggunakan kepingan papan sebagai backdrop panjut. Setelah siap, kesemua bahan terbabit diangkut menggunakan lori ke tepi sungai untuk disiapkan. Tua dan muda bekerjasama untuk mencapai matlamat yang satu. Mereka rela berkorban masa dan tenaga dalam menjayakan sambutan ulang tahun kemerdekaan negara. Kibaran deretan jalur gemilang menghiasi jalan utama adalah pemandangan biasa setiap kali tibanya sambutan Hari Kebangsaan. Namun untuk sambutan kali ke-63, penduduk kampung ini bersatu dan cuba mencipta kelainan. Pagi 30 Ogos, semua bahan yang diperlukan dibawa menggunakan lori ke tapak pembinaan rakit. Untuk membina kincir air, Kamaruzaman menggunakan roda basikal lama anaknya sebagai bahan asas utama untuk ia berpusing. Dia memulakan kerja membina kincir air dengan memasang roda basikal pada 3 batang besi yang akan bertindak sebagai kaki bagi kincir berkenaan. Kepingan kayu kecil sepanjang 2 meter kemudiannya diikat pada roda basikal yang bertindak sebagai jejari kincir. Pada jejari ini juga, dia akan menggantung pelita minyak. Apabila kincir berpusing, ia akan menghasilkan kesan cahaya yang menarik. Kincir air mengingatkan Kamaruzaman ketika zaman kanak-kanaknya di mana dia dan rakan sebaya sering bermain dan membina kincir air dalam terusan di kampung mereka. Sementara itu, anak-anak kecil yang tidak sabar untuk melihat panjut merdeka menjadi kenyataan turut membantu Kamaruzaman membina rakitnya. Dengan kudrat yang tidak seberapa, mereka membawa buluh yang telah dipilih Kamaruzaman ke kawasan lapang berhampiran gigi air. Bagi mendapatkan lantai rakit yang rata dan stabil, hanya buluh yang beruas lurus sahaja dipilih. Selain itu, ia juga memudahkan Kamaruzaman anak beranak menyusunkannya semasa pembinaan rakit dilakukan. Jika sebelum ini, buluh diikat menggunakan tali atau rotan, namun untuk menjimatkan masa bagi pembinaan rakit kali ini, dia menyepit buluh menggunakan kepingan kayu dan juga skru. Kerja menyusun dan mengikat buluh rakit ini memakan masa hampir 3 jam. 2 lapisan buluh digunakan bagi memastikan rakit berkenaan bukan sahaja terapung tetapi pada masa sama mampu menampung berat bebanan yang bakal diletakkan di atasnya. Tepat jam 1 petang, dengan kerjasama penduduk kampung, rakit yang telah siap untuk dilayarkan ditolak ke dalam sungai.
Senang dah cayo. Tadi kita dah pun tarik rakit ramai-ramai ke sungai. Kita buat tu untuk kita mengujilah sama ada rakit tu boleh terapung ataupun tidak terapung. Dan dalam masa yang sama kita juga telah pun menyuruh beberapa orang untuk naik ke atas. Jadi alhamdulillah kita punya rakit dapat berdirilah dan boleh menampung sebanyak 120 kilo. Di darat pula, penduduk kampung sibuk dengan kerja memasak juadah tradisional yang bakal menjadi hidangan pada sambutan ambang kemerdekaan pada sebelah malam nanti. Ambil makan benar dekat muka jauh dia. Sampai makan jauh. Tak buah. Dengan masa yang hanya tinggal beberapa jam sahaja lagi, Aidil dan bapa serta dua adiknya perlu memasang backdrop dan kincir air di atas rakit. Semasa proses ini, kerja memasang kincir airlah paling kritikal dan sukar. Kepingan gabus putih berukuran 16 x 10 cm digunakan sebagai pendayung kincir air berkenaan. Ujian demi ujian dilakukan bagi memastikan kincir air berpusing pada arus air yang lalu di bawah rakit menolak kepingan gabus. Tiba-tiba, hujan lebat pada sebelah petang menyebabkan arus sungai di mana rakit diletakkan menjadi agak deras. Keadaan ini menambah cabaran kepada mereka, terutama ketika mengangkut barangan diperlukan seperti backdrop yang besar dan berat dari darat ke rakit. Untuk mengelak ia tumbang apabila ditolak angin, binaan backdrop ini perlu dipaku ke lantai rakit. Selepas semuanya siap dipasang, Aidil dan adiknya mula mengisi minyak ke dalam pelita yang akan digunakan. Lebih 60 pelita diperlukan bagi menghiasi dan menerangi panjut merdeka ini. Ketika senja mula melabuhkan tirai, Aidil dan adiknya mula menyalakan panjut berkenaan. Walaupun panjut telah dipasang, tugas mereka masih belum selesai. Ini kerana Kamaruzaman dan ketiga-tiga anaknya perlu memastikan segalanya, terutama kincir air, berpusing seperti yang dirancang. Alhamdulillah, jadi apa yang kita plan dengan apa yang kita rancang, dia membuahkan hasil dengan kerjasama rakan-rakan dan anak buah semua. Jadi untuk panjut merdeka ni kita dapat jayakan dengan jayanya lah. Di darat, kedengaran alunan naka dimainkan sebagai tanda sambutan ambang kemerdekaan telah bermula. Tepat jam 12 malam, tibalah detik yang dinantikan. Merdeka! Merdeka! Bak kata pepatah, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Yang pasti, kejayaan hanya boleh dicapai apabila terdapatnya kerjasama dan penyatuan. Dan melaluinya lah nikmat kemerdekaan itu dapat dikecapi. Kilauan api panjut yang terus menyala walaupun ditiup bayu malam Sungai Perak ibarat semangat juang rakyat Malaysia dalam melalui cabaran yang dihadapi kini.